Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ni kita akan berbincang-bincang santai. Boleh ya. Berkenaan dengan satu tajuk yang sebenarnya ramai yang sedang memerhatikan, yang sedang mendengar, termasuklah rakyat di bawah dan juga termasuklah pihak atasan, termasuklah pihak kerajaan. Menteri pun secara senyap-senyap pun tengok juga kan. KKM pun tengok juga walaupun dia tak respon. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bincang sekejap lagi. Kita tunggu sebentar, tunggu sahabat kita kalau cepat sampai on time, kita akan start. Bersama kita orang yang tak asing lagi, kami bertiga ni. Dan insya-Allah kita akan ada seorang lagi, Ahmad Jufri Faiza, iaitu merupakan seorang peguam yang akan bersama-sama kita, tapi dia ada meeting lain dan lewat sikit lah, insya-Allah, tak apa. Jadi untuk malam ni kita akan bincang tentang ancaman IHR yang digembar-gemburkan oleh ramai orang bahawa IHR ni ada masalah. IHR ni ada masalah sampai masuk ke dalam statement yang keluar dalam handset di Parlimen. Nanti kita akan tengok handset ni, yang mana terpaksa pihak kementerian menjelaskan bahawa IHR ini tidak bahaya, tidak terancam, tidak mengancam. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kita lihat pihak menteri telah menerangkan, dan insya-Allah kita akan tunjukkan sedikit keterangan-keterangan mereka tu pada malam ni, dan kemudian kita akan sama-sama santai-santai bincang apakah yang dia sebut di Parlimen itu 100% betul, tidak ada ancaman ataupun sebagainya, insya-Allah. So untuk memulakan, mungkin kita minta mukadimah yang Tok Ki kita lah untuk nak ceritakan apa benda sebenarnya yang kita masukkan ancaman ni, insya-Allah. Silakan Tok Ki. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Dr. Nur Azman yang pengalaman ni cukup hebat, yang pernah ditangkap oleh komando Zionis beberapa tahun dahulu, dan pengkaji macam-macam lah, terutama isu-isu yang melanda masyarakat kita ya hari ini. Dan di sebelah sana itu kira macam sahabat saya lah. Kalau nak kata Pak Ketua tak jadi pun boleh. Dato' Asri, seorang pegawai kanan, pengarah Bukit Aman dulu, yang mengkaji, yang betul-betul menolong kita. Sebenarnya kalau dia tak kaji dah sejak hampir 3 tahun ini, kita pun mungkin tak dapat maklumat. Jadi Alhamdulillah, seorang pengalaman yang memberi kita banyak maklumat yang kita sebelum ini sebagai pengguna kita berasa kita mengguna, tapi sebenarnya kita ni diperguna. Kawan-kawan saya pun ada jemput kawan-kawan yang hebat di sini yang berdasarkan undang-undang, pengalaman undang-undang di kementerian dan di kerajaan negeri, yang kita jemput ni untuk membantu kita, memberi nasihat kepada kita keadaan sebenar. Pasal kita ni jadi macam huru-hara. Antara sebabnya, tidak lama dahulu kita terpanggil untuk bersama kumpulan-kumpulan yang menentang CPTPP. Jadi dah bagi memorandum kepada menteri semua sekali. Saya ingat kita bagi dalam mungkin beberapa bulan, 6 bulan lepas tiba-tiba tahu-tahu dah sign. Dan implikasi itu cukup besar sebenarnya kepada kita. Mungkin kita kejap lagi kita boleh cerita dengan Dato' Asri macam mana implikasi itu kepada kita, rakyat Malaysia, di mana kita tengok ya, maknanya di India benda ni terkesan, di beberapa negara lain pun mereka telah menggunakan undang-undang ataupun peruntukan ini untuk menguasai biji-biji rin, ikan ke, macam-macam habis dikuasai, sehingga kan nampaknya kita semua kena bergantung dan meminta kelulusan dia. Kelulusan puak-puak, Tok Ki ambil mudah je, puak-puak beruk ni yang nak menguasai dunia. Jadi itu yang tu CPTPP. Yang ini apa yang dibuat undang-undang oleh WHO. Yang ini pula dia punya syarikat yang contohnya syarikat farmasi. Kalau buat-buat benda ni, dia okey je, dia tidak tertakluk kepada undang-undang. Kita tak boleh sue dia pula, contohnya lah. Dan kerajaan negeri pun buka pintu luas-luas negara-negara ini, sehingga menyebabkan mereka boleh buat apa saja. Boleh ada tentera sendiri, contohnya, tak pasal-pasal. Contohnya lah, ini saya nak komen sikit lah. Saya melihat contohnya daripada United Nation.
United Nations ni dia satu negara yang diberi kuasa atas segala-galanya almost. Nak apa ni, nak beri immunity pun boleh. Nak ada tentera sendiri, nak ada kuasa, nak ada apa sajalah. Dulu satu masa kita dengar daripada awal pun ada agenda. Tapi sekarang ni agenda telah menjadi lebih jelas, di mana United Nations pun sekarang ini, kalau United Nations betul-betul ada, dia pun ada negara-negara yang boleh mengecualikan undang-undang, berapa maknanya mereka apa ni, Russia veto. Jadi kuasa veto tu. Jadi kita ni terpaksa ikut je. Jadi kita tengoklah hari ini kita telah nampak berlakunya pada saya adalah penipuan yang cukup dahsyat, yang memberi kuasa kepada syarikat yang menaja pula United Nations ini untuk jual ubat, paksa ubat ikut sukati dia. Jadi ke mana arah kita? Kita ni macam terkesan. Apa nak buat sekarang ni? Jadi itu minta kawan-kawan tu datang tengok apa yang perlu kita kaji, dan macam mana kita nak yakin yang benda ini kita tidak tertipu. Wakil Kementerian Kesihatan pun kita panggil untuk menjelaskan, pasal kita tidak ada bermusuhan dengan siapa-siapa tu. Mana depa? Mana depa? Tak sampai. Okay. Apa? Mula-mula disetujui, lepas tu dia tak ada datang juga. Pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi tu awal dia buat recording. Jadi tak ada. Jadi hari ini kita cuba, saya beritahu jugalah, ajak dia, tapi tak dapat confirmation lah. Ditanya apa topik ke whatever, tapi akhirnya diam gitu saja, mungkin ada kekangan. Jadi kita nak tahu sebenarnya apa yang kita perlu buat. Jadi kalau ada discussion, kurang-kurangnya kita boleh tanyalah, kita nak tanya. Ya. Audience dengar tak audio? Yalah. Tengah kacau je. Oh, ini satu lagi untuk maklumat semua, ya, bila kita bercerita pasal benda-benda antarabangsa ni, tu buruk-buruk yang mempunyai sistem ni memang daripada dulu tak habis-habis. Tak dengar lah, putus lah, hang lah, semua sekali lah dia orang gunakan segala kekuatan yang ada, ya. Kekuatan yang ada yang selain daripada itu, mereka juga mempunyai cyber trooper. Baru ni kita ada grup tertentu yang insya-Allah kita akan tubuhkan kita punya tim, cyber team sendiri. Pasal mereka ini ditaja tu, ini maklumat yang baru sangat ni, mereka ditaja oleh syarikat-syarikat farmasi yang betul-betul yang jadi orang yang buat kerja ni kaya lah. Jadi dulu dia orang antara dia taja adalah doktor-doktor ataupun pakar-pakar. Hari ini cyber troopers pun ada grup-grup tertentu yang menaja cyber troopers. 12,000. RM12,000 sebulan lebih kurang. Dia taja lah. Jadi kita bukan apa, kita tidak salahkan. Dan sebenarnya alhamdulillah juga kerajaan ini adalah kerajaan baru. Kalau di kerajaan dulu, ya tuan, kita akan banyak masalah pasal kita tak boleh nak buat apa, pasal dah dalam sistem. Walaupun ada orang suka tak suka pada PMX, kawan-kawan, ini adalah sistem baru yang kita boleh rujuk. Tapi kita risau, kita rakyat marhain di bawah ini yang tidak mempunyai kuasa ini risau kerana macam tak ada tindakan segera. Mungkin kita salah, dan sebenarnya kita harap kita salah. Kalau salah tu maknanya mungkin tidak ada tindakan yang kita perlu risaukan. Jadi inilah tuan moderator kita, lebih kurang pembuka bicara lah. Kita dah dengar apa yang Tok sebut tadi, concern kita. Kita punya keprihatinan kita ada malam ni, kita akan mulakan dengan an International Health Regulation, IHR. Itu lawyer kita tengok dia punya. Dan International Health Regulation ini telah pun digubal, dan sekarang ini mereka nak meminda. Dan meminda ini antara perkara-perkara yang penting yang akan disentuh kejap lagi ni ialah berkenaan dengan artikel 1. Ada panjang, saya bacakan salah satu. Dia sebut standing recommendation means non-binding advice. Itu yang peguam kita tanya tadi tu. Baik. Jadi disebut non-binding advice, ini dipotong non-binding jadi binding lah. Okey, begitu juga dengan temporary recommendation. Baik, tak apa. Hasil daripada yang kita gambarkan tadi sebagai dia punya pindaan-pindaan tersebut, maka telah ada satu paper yang ditulis oleh WCH
Itu World Council for Health, merupakan gabungan doktor-doktor seluruh dunia, ribuan doktor. Begitu juga gabungan lawyer-lawyer juga, dan begitu juga gabungan mereka yang terlibat dengan industri ini secara langsung dan NGO juga ni. NGO. Maka mereka telah menulis satu kita kata artikel lah, panjang tebal ni, kata rejection atau rejecting monopoly power over public health. Jadi sebenarnya daripada apa pindaan-pindaan yang ada itu, sama ada disetujui amendment dia, perubahan dia, ataupun tidak disetujui pindaan tadi, maka kita akan bincang malam ni. Betul ke RHI satu ancaman, ataupun hanya sekadar kata-kata risauan kita je lah. PPIM cakap dia ancaman kan. Tok okey je dengan negara ni. Kita tengok harapnya gitu. Baik, boleh Tok Okey, kalau kita kata kita minta Datuk Seri cerita sikit tentang apa concern menteri, poin-poin penting. Lepas tu apakah perkara tersebut benar-benar mendapat satu yang menyentuh kedaulatan negara dan ancaman kepada negara dan ancaman kepada rakyat. Mungkin sila Tok ceritalah macam mana. Sikit ni tak lepas ni Tuan Fungsi. Tak lepas. Kalau sikit tak lepas. Tak banyak lah. Tak apa, banyak pun tak apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penonton di studio dan di rumah Saya cuba bincang perkara ni dengan semudah mungkin lah. Tapi nak bincang kita law, kita kena juga pakai slide. Okey, inilah buku-buku keramat ni. Kalau tengok pandemik 19 ni pun daripada buku ni. So saya sudah mengkaji buku ni sejak 3 tahun lepas. Saya read one by one, artikel by artikel, constitution dia, perlembagaan dia, dan saya ada rujuk dengan international punya group, local punya group, termasuk lawyer, dan inilah conclusion yang saya bentangkan malam ni. Dan saya harap saya boleh bentang dengan cara yang paling simple lah. So mau tak mau kena tengok pada peraturan ni dulu lah. Ini adalah berkaitan dengan selepas surat kita hantar kepada Yang Tua Agong dan juga hantar kepada menteri-menteri parlimen, termasuklah hantar kepada KKM. So hasil daripada kita punya kerisauan, kegusaran, so dijawab dalam parlimen. Inilah dia, kita panggil handset Parlimen Menteri Kesihatan pada 2 November yang lepas. Saya ambil exact word, satu perkataan saya tak ubah, take the main word daripada dia. So cerita berkaitan isu ni, ada 2 isu berkaitan dengan, satu adalah HR, pindaan. Buku ni telah dipinda pada WHA 75, dipinda pada tahun 2022 semasa KJ menjadi Menteri Kesihatan. Dan masa tu Perdana Menterinya adalah siapa dia kan? Yang ada Ismail Sabri lah. Okey, tapi yang Musa ni Menteri Kesihatan ni, KJ. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan WHA Pandemic Treaty ataupun kita panggil CA+ ataupun Pandemic Treaty. 2 isu ni, 2 buku, dua instrumen WHO yang akan kita tafsirkan sangat-sangat menggugat. So menteri dalam jawapan parlimen dia bagi tahu tak menggugat. Saya cerita sejarah dulu berkaitan dengan CA+. CA+ adalah Convention Agreement. Ini wujud dilahirkan pada 2021. Itulah dia punya statement dia. Okey, next. Ni parlimen handset dia ni, saya ambil. Boleh tengok ada. And then untuk WHA ni yang kedua telah diadakan pada Mei 22. Ini berkaitan dengan yang saya bagi tahu ni pindaan pada di suam buku kuning ni. Negara anggota telah setuju dengan iaitu dengan strengthening WHO preparedness for response to health emergency bagi melaksanakan cadangan pindaan bersasar. The word dia pindaan bersasar, bukan semualah. Okey. Hasil daripada WHA ini 2 body ditubuhkan, iaitu IMB, International Negotiating Body, yang akan membincangkan dan seterusnya sampai selesai berkaitan dengan they call it WHO CA+ ataupun Conventional Agreement Plus ataupun Pandemic Treaty. So that is the first instrument. Second instrument dilaksanakan oleh Working Group on Amendment to International Health Regulation, dia panggil WHGHC ni, untuk pindaan kepada benda ni. So ada 2 badan yang mengkaji berkaitan dengan this is a new treaty. Ini yang latest yang ada dengan saya ni. Kalau baca benda ni lagi takut. They define only what is pandemic. They define what is pandemic related product. So we have to follow je lah. Okay So sekarang 2 isu, CA+ dan juga
apa ni berkaitan dengan amendment Aisyah. Okey. Okey, next. Ni yang baru ni. Yang baru. So pendirian dia bagi tahu sesi AMP masih lagi berterus berjalan sehingga semua dengan selesai pada April. Ni word dia bagi tahu. Dua-dua ni sehingga April tahun hadapan 2024. Isu sekarang bagi tarikh. Okey. Draft WHO CA+, this one, pandemic agreement yang panggil dan pindah syarat tersebut akan dibentangkan pada WHO itu tujuh pada Mei 24. The biggest issue now is about date. Pendirian kerajaan, kita sangat terima kasih. Berhubung instrumen baru 2011 dan ayat cat pindahan tidak akan diputuskan untuk diratifikasikan ataupun ditolak sebelum 1 Disember. Pasal kita bagi tahu the date is 1 Disember as per artikel 59. Dia bagi tahu 18 bulan. If you nak reject, if you nak ratify, nak tolak, kena bagi based on amendment artikel 59 adalah 1 Disember 23, which is dalam berapa hari? 10 hari. 7 hari. 7 hari. Tengok apa. So clear sangat ni Dia bagi tahu rundingan untuk CA+ ni masih di peringkat awal. Tiada keputusan akan diberikan hingga segalanya disetujui. Nothing is agreed until everything is agreed. Betul lah tu. This is word daripada Tedros. Nothing is agreed unless everything is agreed. Bagus dah tu kan. Okay. Next. Ini dia bagi tahu KKM sedang melibat uruskan agensi iaitu 12 termasuklah kita punya Majlis Keselamatan Negara. Kalau kita tengok 12 kementerian duduk mengkaji benda ni, kita feel very comfortable lah. Okey lah ni dah ada cukup bagus dah. Kalau dah bentar macam ni, okey, kita boleh forget lah. Tapi kita masih risau. Okey, next. Tengok next dasar dia. 2 jawatankuasa ditubuhkan diwakili oleh 12 agensi tadi atau kementerian yang saya nyatakan sebentar tadi. Keputusan ini dibuat oleh jawatankuasa ni akan dibawa ke masyarakat kabinet untuk dimuktamadkan. Mana 2 body ni daripada 12 kementerian tu akan memuktamadkan dalam masyarakat kabinet untuk dimuktamadkan. Pendirian Kerajaan Malaysia. Pendirian as mentioned by Menteri Kesihatan, kedaulatan dan otonomi negara tidak boleh dicabul oleh mana-mana pihak. Sebarang pengubahan pada undang-undang antarabangsa mestilah bertentangan dengan tidak bertentangan dengan perluan persekutuan, memelihara pertahanan negara, kuasa Raja Melayu dan juga kuasa Yang Tua Agong dan tidak melanggar hak asasi manusia. Ini yang kita sangat-sangat, kalau kita tengok yang ni, we feel very proud. Kita ada government ni yang betul-betul, if you tengok the statement handset ni, kita rasa kita dah boleh forget about issue ni. So, benda yang kedua, prinsip keadilan dan solidariti. Dia tak cerita sini berkaitan prinsip human right. Okay, next. Ketiga, tak apa, 3, 4 tu tak besar sangat. Tapi conclusion dia, kerajaan perpaduan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan perlembagaan persetujuan. Kerajaan komite untuk menyerah kekuatan negara, kuasa raja-raja dan kuasa Yang Agung. So we are here today untuk bicarakan perkara ni, adakah betul apa yang dibentangkan. Dengan 12 kementerian kita rasa selesa dah kan? Betul lah logiknya. Okey. Sekarang soalan saya, conclusion pada handset ni, we are very, kita rasa selesa dan comfortable dengan apa pendirian dibentang di parlimen lagi. Tapi kita ada soalan nak minta dijelaskan. Adakah betul ni? So yang ni tak payahlah ini detail kepada proses. Tak minta kita pergi direct kepada artikel. Okey. Ini saya bincang berkaitan artikel di dalam ni, amendment. Apa yang dia strike tu makna dia delete. Strike tu dia makna dia delete, lepas tu yang baru tu dia taruh. Mana yang tadi? Tu ni, bawah KJ. Ni. Strike dia delete, lepas tu underline dengan bold tu a new text, a new proposal yang datang dari berbagai-bagai negara termasuk Malaysia. Dan untuk makluman, Malaysia ni paling banyak menghantar proposal amendment. We are very proud. Okey? Tapi kita tengok apa dia bincang, 307 amendment semuanya. Dan KJ keluar. Okay, naik KJ ni. Ini saya tak bohong ambil daripada keluar sekejap punya program. Dia bagi tahu KJ tidak sign. Yes. Dia tidak sign. KJ bukan hanya membatas cadangan yang mengancam negara, malah membuat cadangan pindah artikel 9 dan 3 dipuji oleh negara-negara bangun. Memang betul. WHO tidak boleh mengumumkan satu pandemik dan sebagainya tanpa merujuk kepada negara. Okey? This is KJ sebagai ex-Menteri Kesihatan
Dan tadi kita tengok statement daripada Menteri Kesihatan di Parlimen 12 sebelah yang baru. Okey? So persoalan saya bawa benda ni, artikel yang dibentangkan dalam WHA 22 tahun, WHA 75 pada tahun 2022. Tengok, saya tak ambil banyak artikel, sikit aja. Bawah definisi artikel pertama, dia bagi kita standing recommendation dengan tabulation. Kita tak payah pening-pening kepala untuk orang kampus nak faham what is meaning of artikel 16, artikel 15. Standing recommendation means bermaksud non-binding, dia sudah delete. Betul kan? It's not my word, from the article itself. Non-binding mana dia jadi means binding advice. Binding advice issued by WHO for specific ongoing public health. Temporary regulation means binding advice juga issued by under artikel 19. So maknanya nasihat WHO sekarang ni adalah binding. WHO sudah membagi nasihat. We advise state party. Mana advice? Kita bagi tak construct. But under this word, advice means it's a binding, it's a mandatory, you have to follow. Ini mengancam tak dalam negara. Ini kita concern. Why Parlimen, why KJ tidak bincang perkara ni? This is the substance of the substance. Okey? Saya ambil 2-3 artikel je, next. Tengok skop. Tok, kita tu Okey, saya nak bacakan sikit apa yang Malaysia dah propose untuk amendment yang dikatakan tak bahaya pada negara. Yang binding tak binding tadi tu langsung tak sentuh. Maknanya dia suka ataupun dia setuju bahawa kita ni binding. Okey, binding. Sebab di dalam artikel-artikel yang dia pindah, Malaysia proposal for targeted amendment, dalam artikel 1 dia cuma define aja health product, apa dia, medical device, teknologi, itu sahaja yang dia nak tambah. Binding tak binding dia setuju. Maknanya secara tak langsung dia telah meletakkan negara, perlembagaan negara yang di-Pertuan Agong semua di bawah WHO sekiranya berlaku sesuatu yang kita kata emergency dan sebagainya. Kita tambah. Meaning to say, kerajaan Malaysia tidak membantah. Tidak membantah. Sampai sekarang masih lagi memakai proposal kerajaan yang lepas, dah dibawa ke sini, dan according to KJ himself, dia kata tak ada pindaan. Dia still follow what they propose, kerajaan yang lepas. Artikel nombor 2, scope dan purpose. Tuan-tuan tengok nah, sama ada adakah ini mengancam ataupun tidak. Dia bagi the purpose and scope of the regulation are to prevent, protect against, prepare, control, providing a public health response to the international spread of disease, including through health system readiness and resilience in way that commensurate with and restricted to. Dulu public health, dulu dia restricted kepada public health. Sekarang dia potong perkataan public health tu, dia bagi tahu all risk with a potential to impact public health. Semua risk yang berpotensi. Kalau dia kata berpotensi, banjir ke, berlaku cuaca ke, that's semua potential. So okay, dia boleh declare, WHO boleh ambil alih. Okay, so my main message dekat sini, public health dulu, confine pada public health, sudah di open all risk dengan potensi lagi, semua risk dengan potensi. Adakah ini tidak mengancam? So tolonglah jawab, kenapa tak didedahkan perkara ni dalam Parlimen? Dedahlah, this is the substance pokok. You duk bincang ganting-ganting pokok ni. Okay, next. Artikel 3, principle. Implement shall be full respect for the dignity, human right and fundamental freedom of person. Buang. Delete, buang. Kita tak ada freedom dah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak ada freedom. We got no fundamental human right. Terengganu ke mana ke, you don't think you will be spared, exempted. It's cover everything, cucu, anak dan cicit-cicit sekali. Dan dia bakal dia tukar dengan, dia baru dan hitam dengan principle of equity, inclusivity and coherence. So daripada word KJ sendiri, dia berkata equity tu adalah bermaksud, dulu pandemik 19, pengalaman sangat-sangat buruk, kata catastrophic failure, because negara-negara maju beli 5 kali vaksin daripada keperluan dia. Sedangkan negara-negara Afrika apa yang mundur-mundur ni tak dapat vaksin. So because of that, timbullah perkataan equity. Okay, you setuju tak? Barat sekarang ni semua dah habis dah. That is equity, you like it. Tapi kenapa you delete perkataan dengan dignity, human right dengan fundamental freedom? That is the basic pada human.
Basic kepada manusia. Kenapa tak dibentangkan? Betul Ketuk, kalau saya kata masuk equity ni, kalau katakan orang bandar dah ambil suntikan, jadi orang kampung pun kena ambil juga. Wajib by word equity. Sebab equity ni kesamarataan. Kesamarataan. So kita nak tukar kepada Tibun Nabawi ke, nak tukar kepada ubat-ubat ataupun makanan-makanan yang boleh bantu ke, tak boleh lah maknanya. Ini ancaman yang besar tapi tidak disentuh dalam propose. Saya tengok dalam propose ni tak ada. Kerajaan Malaysia, KKM tak ada langsung sentuh pasal benda ni. Benda sedang benda ni, dia boleh mengancam amalan homeopati, Tibun Nabawi. Begitu amalan-amalan mazhab-mazhab perubatan yang lain. Ini adalah merupakan satu paksaan yang sebenarnya akan impose bukan sahaja kepada negara, juga kepada individu. Banyak anak-anak kita kalau nak ambil homeopati tak boleh dah, kena ikut dia juga. Itu yang dimasukkan di sini. Ini kita ancaman daripada artikel 3. Amalan apa ikut Islam dia panggil tu? Alaman ruqyah. Ruqyah. Ruqyah pun tak boleh buat. Tanya. Tengoklah akta 774 774. Ha? 75. Ini baru punya. Pergilah tengok, pergilah cek. Kuasa agung sudah habis. Tapi orang tak tahu pun. Tengok apa yang berlaku dekat Kelantan sekarang. Siapa nama kes? Ilin. Kes Ilin. You tak tengok how they infiltrate masuk secara senyap, secara slow, secara whatever. Sekarang clear tak? Ini yang kita concern, fundamental right. Kita punya hak ni, individu ni, kita nak inject tak nak inject itu hak kita. You nak masuk benda body kita inject. Betul tak? Kita hak, kita nak buat apa benda tu? Kita bincang dulu, okey macam mana boleh berlaku, berapa risiko. Ini tak ada bincang. So, kalau kita buat benda ni lagi, kita izin benda ni lagi, do you think kita ada freedom, kita ada kebebasan, kita ada sovereignty? Jawab, we want them to jawab. Ini wajib. Yang ditulis tu sini, yang ditulis oleh KKM zaman KJ lah. Zaman Zaliha, mudah-mudahan dia buat lah. Dia tambah, dia kata, the state parties shall implement this regulation on the basis of equity, solidarity as well as in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective level of development of the state parties. Maknanya dia kukuhkan lagi apa yang ditulis kat sini. Jadi dia tambah supaya kukuh lagi. Maknanya kena shall implement dengan cara yang lebih kuat lagi lah. Jadi ini benda yang kita soal lah, kita nak tanya lah. Nampak tak problem yang kita gusar, kita takut. Inilah kita takut. We have no freedom, no human right. Dia bawa dah human right. Dulu ni adalah human right. Tapi dikaburkan lagi. So now it's confirm. Dimasukkan dalam regulation amendment ni. We got no human right. Kita ada equity je. Semua orang kena. Nampak kan? Ini yang kita gusar. Jawab kita. Betul tak betul ni kita gusar ni. Okay, next. Ada banyak artikel je. Tapi saya masuk dalam sikit je. Ini berkaitan dengan ni. Artikel. Determination of Public Health. PHIC. Ayat 12. Of Regional Concern dengan International Health Alert. Dia bagi tahu, dengan ni bagi tahu DG boleh declare event that constitute PHIC concern. Cuma DG. Ini yang kita concern pasal dia bagi tahu kat sini. So DG ni akan bincang dengan Emergency Committee which is under WHO. Kalau Emergency Committee ni kata okey ada PHIC, so dia akan declare emergency. Contoh di Malaysia. Berlaku kes apa ni, elephantiasis apa ni, kaki yang besar apa semua tu, dan dia boleh declare okey sudah berlaku wabak sana. We have to close, we have to lock down that area. So dia boleh lock down. Airport boleh lock down kalau kata ada spread of disease. Kapal masuk pun dia kata ada virus dalam atas kapal yang nak masuk ke Malaysia. Dia lock, dia tutup kapal mesti. Sampai level tu dia. Bacalah benda ni, power ni sungguh orang kata, sebab tu bagi tahu tadi WHO tadi, dia bagi it's a monopoly of power. Even they call it power grab. Okey, ini kita sangat concern artikel 12 ni. Minta lah tolong jawab KKM. Are you talking the same thing that you refer kepada handset tadi? Kalau you kata ini cover, explain to us. Sebab tu kita panggil, hari ni pun tak datang. Yang lepas pun tak datang. Saya sendiri pergi dapat call 9 malam, pergi. Dia panggil Dr. Roland, Dr. Roland call me, suruh, okey. Tu apa ni bersama dengan dia. Saya datang. Tapi malam ni pukul 9 pagi, patut 9 pagi start. 9 pagi dia call, I'm not comfortable. KKM yang bisa. Okey? Tok, sebut sikit Tok. Saya nak tambah sebab guna bahasa Melayu lah sikit lah. Okey, daripada sini kita melihat kan, keputusan untuk mengisytiharkan darurat
emergency oleh pihak Director General, dan dia diberikan kuasa sama ada hanya potensi saja. Maknanya sama ada benda tu hanya potensi untuk jadi emergency Boleh pun dia boleh declare dah, ataupun actual memang ada bukti-bukti nak declare emergency. Jadi tanpa memerlukan untuk nak, kan, kalau bawa tengok tu yang dia potong the state party in agreement ataupun tidak, tak ada masalah. Okey, apa yang Malaysia tambah? Apa yang Malaysia tambah daripada ini? Maknanya Malaysia sokong ini, maknanya memberi kuasa kepada Director General untuk nak mengumumkan emergency. Kemudian ditambah lagi dalam new 6 ada satu paragraf, immediately after the determination of PHI, maknanya apabila telah diumumkan emergency oleh Director General, maka kena laksanakan secara immediately, secara segera. Dia segerakan lagi. Malaysia ni dia suka beri kuat lagi. Dan the activity of WHO in relation to such, maknanya apa sahaja yang WHO nak buat, kena buat dengan segera, dengan cepat. Maknanya dia menyatakan di sini bahawa, kan, apa yang dicadangkan sini kena buat dengan segera, bukan ni tangguh-tangguh. Dan ini memperkuatkan lagi sekiranya berlaku. Kalau kita tengok artikel ni bawah dia dia ada cerita pasal communication, komunikasi, cerita pasal pertanian, cerita pasal kuasa atas makanan. Dia bukan kesihatan saja. Jadi banyak lagi power dia. Inilah yang kita nak tanyakan, bagaimana bahayanya sekira perkara ini dibawa ke IHR dan bindingnya, legally binding, Kerajaan Malaysia kena ikut. Kalau dia kata, oh kami tak setuju, Parlimen tak setuju, tiba-tiba bertentangan dengan yang telah pun ditandatangan tadi, binding tadi, maka sekiranya kita masih bersama-sama dengan WHO tadi, maka mereka boleh memaksa negara. Ini antara perkara yang tidak disentuh di dalam proposed amendment yang telah dilakukan oleh KKM sebelum ini, yang telah dibuat pada masa KJ dululah. InsyaAllah. Tak tahu. Betul nak cerita ni. Ni saya bawa ambil 2-3 artikel, banyak lagi lah. Kalau saya table artikel 18, kalau saya table convention agreement, tuan-tuan akan takut. You will be afraid. Kalau you tahu, you akan tidur lena dah. Dan kita ada 7 hari lagi kan? Lagi berapa bulan? Hari ni 22. 8 hari lagi. 1 bulan 12 adalah tarikh tutup rejection period tu. Dan saya masih lagi remain stand bahawa 1/12 adalah tarikh based on article 59. Tengok article 59. Let's play artikel 59. Mana 59 tak masuk lagi? Atas sekali kot. Atas sekali. Ni dia. Ni dia. Ini saya ambil masa 5-6 bulan nak faham ni. Dengan lawyer bincang tu. Sampai kita give up, kita balik. Give up, kita balik. Lawyer Juflis. Sekejap lagi dia akan bagi. Yang Arif. Tengok dia kata tu. Rejection period, who rejection period atau reservation shall be 18 months. Ini original. Okey, lepas tu tambah yang baru ni. IBS ni iblis ke apa tak tahu lah. IBS ni maknanya Apa yang Arif IBS? Iblis. bukan 1BIS, 1BIS. 1BS. Dia bagi tahu to 10 months, 18 ke 10 bulan. Lepas tu come into force 20 bulan kepada 12 bulan. Ini saja, tapi ayat dia macam ular mampus. Ular kena rebus. Tengok ni. Simple saja. 18 bulan based on pasal dia start WHA amendment ni, dia start pada Mei 2024. 22. Mei 22 ni Mei 23, 12 bulan. Campur dengan hujung tahun ni 1 Disember, 18 bulan. Dan saya tak ada tengok dekat mana pun dia mention bahawa tarikh ni diubah. Nowhere. Please explain kat kita this date sudah diubah. Bagi kita bincang artikel ni. Ada lagi berapa banyak artikel. This article. Ini nasib tuan-tuan bukan setakat tuan-tuan, anak dan cucu. Okey, sangat clear kot. Nak banyak lagi boleh. Satu malam aku di sini. So saya ingat setakat tu dululah. Ada banyak lagi nanti petang kemudian. Okey. Ambil nafas. Baik, jadi alhamdulillah kita dah melihat perkara pertama yang dibangkitkan sini ialah bagaimana bahayanya ancaman tadi itu dalam bentuk negara, kedaulatan negara. Walaupun di dalam ucapan menteri kita kata perkara itu akan dijaga, dipelihara. Jangan sampai negara kita ni terancam kedaulatannya, tetapi hakikat pelaksanaan tadi meragukan.
Yang pertama meragukan kerana perkataan legally binding tadi itu dengan non-binding itu tidak dibangkang langsung. Tidak ditulis apa-apa phrase, apa-apa fasa atau apa-apa perkara berkenaan dengan tersebut. Dan bila telah ditandatangani ataupun telah disetujui, maka kita terpaksa ikut. Kalau tak nak ikut, maka kita mungkin akan dikena tindakan oleh United Nations. Perkara yang kedua yang mungkin saya nak sebut kat sini, sekiranya katakanlah kita tak mau ambil, maknanya menteri yang baru kata tak mau ambil, maka ada dua artikel dalam WHO yang amat berbahaya, yang mana mereka boleh juga memaksa kita untuk ambil. Artikel 19, the Health Assembly shall have authority to adopt convention or agreement with respect to any matter within the competence of the organisation. Dia boleh ambil semua. Kemudian artikel 20 kata apa? Each member undertake that it will within 18 months after the adoption tadi tu. Dan kemudian lepas tu each member shall notify. Dan kemudian dia kata sekiranya mereka dapat 2/3 daripada undian WHA, maknanya Malaysia saja yang kata tak mau, tapi yang lain 2/3 Malaysia juga masih dipaksa untuk ikut semua. Ini lebih bahaya daripada apa yang kita sebut tadi. Maknanya kata Menteri Zaliha tadi, dia kata okey, kita nak amend lah, ikutlah apa kata Tok Asri kata, memang betul sebagainya, 12 kementerian itu okey, tapi rupanya ada artikel di dalam WHO yang boleh memaksa kita ikut. Ini satu perkara yang kita tak perasan. Tapi sebenarnya inilah perkara yang perlu kita lihat, kerana dia akan meletakkan bahaya kepada semua orang. Ini antara perkara yang kita kata ancaman-ancaman. Dan ancaman bukan saja negara, disebut tadi, ancaman juga sampai ke individu. Semua dipaksa. Kalau dia kata inilah ubat kena beli, sebab itulah Big Pharma adalah antara penaja utama WHO. Penaja utama. Jadi bila kita penaja utama, siapa behind all this law, regulation yang dibuat tadi? Tentulah orang yang akan dapat untung besar. Jadi saya nak baca sedikit lagi, mungkin sebelum saya berikan Tok Ki. Salam. Mai. Satu lagi dalam chapter 15. Chapter 15 ni adalah constitution apa namanya WHO. Apa dia kata? Ni yang arif kita. Okey, di sini saya sebut bahaya tak bahaya. Legal capacity, privilege and immunity. Okey, kita bacakan sini. The organization WHO shall enjoy in the territory of each member such legal capacity as may be necessary for the fulfillment of its objective and function. Okey, apa dia? Satu, artikel 67 dia kata the organization shall enjoy in the territory of each member such privilege and immunities. Apa maksud tu? Bebas lah. Bebas. Dia tidak boleh kebal daripada undang-undang. Ya, kebal. Katakanlah dia bawa masuk ubat dia sini. Okeylah, kerajaan Malaysia kata kita bagilah, kata banyak pakar kata bagus atas dunia, pakar Bill Gates lah tiba-tiba ada masalah. Maka artikel ini menyatakan bahawa mereka kebal daripada apa-apa pendakwaan. Bila saya baca yang ini, macam mana boleh mereka kebal? Maknanya ini menunjukkan mereka tidak ada langsung tanggungjawab. Inilah antara artikel yang amat bahaya dalam Constitution WHO, yang bukan saja memaksa secara langsung, tetapi dia juga memaksa secara tidak langsung. Setakat ini untuk pengetahuan semua, tidak ada satu negara pun yang membangkang tentang apa yang dibuat pindasan ini. Jadi kalau Malaysia seorang-seorang aja pun takkan jadi juga. Ini macam mana Tok? Di mana hak pengguna? Okey, itu satu daripada sudut undang-undang yang dibuat oleh WHO. Saya nak bercerita apa yang di lapangan sekarang. On the ground. Kita telah mendapat maklumat banyak cyber troopers ini yang digunakan oleh farmasis. Dulu dia dengan kerajaan sekali. Kerajaan dulu maknanya sokong dia. Yang sekarang ini pasal kerajaan mungkin ada perbezaan. Tapi farmasis ini, pharmaceutical companies ini masih menggunakan cyber troopers ini. Dia orang lah yang mengattack kita tapi alhamdulillah kita nak bagi warning di sebelah sana. Kita telah dapat nama-nama beruk-beruk ini yang kita akan buat sesuatu juga.
Pasal mereka ini yang guna 10 orang, lepas tu ada 5 orang je, dia orang yang orchestrate. Dia nak jatuhkan menteri ke, dia nak buat apa, dia buat. Jadi ini merupakan satu bahaya. Maknanya kita sekarang ni tengah compile butiran-butiran beruk ini yang inilah maknanya yang sudah tentu kena diambil tindakan undang-undang kerana mereka dibayar. Dulu tak ada duit, haprak tak boleh buat apa, sekarang dah duit banyak. Sombonglah, dia boleh jatuhkan orang, dia boleh buat sampai orang bunuh diri pun ada. Ini cyberbully ni memang ada. Jadi kita telah identify beruk-beruk ini, insya-Allah kita berjumpa. Kita cari, kita pun tahu dah tempat-tempat dia. Kita akan handle dia orang ini sebaik mungkin. Pasal mereka tidak akan lepas. InsyaAllah kita tidak akan lepas beruk-beruk ini yang mempengaruhi. Kalau orang tak setuju, dia akan attack. Digunakan sampai ratus orang. Dia ni pegang 10 akaun, dia pegang. Jadi dia create the situation yang menjadikan orang takut. Orang nak menentang, tak berani. Jadi insyaAllah kita buat apa yang perlu. Kita akan guna apa yang perlu untuk menentukan pembelot, pengkhianat ini akan ditangani. Ya, akan ditangani. Mereka tidak akan lepas. Macam saya sebut tadi, butiran peribadi dia orang, alamat dia orang, bisnes dia orang pun ada, dan kita telah ada maklumat. Ya, jadi kita harap ini message signal yang kita hantar. Pasal mereka ni memang dia akan attack kita habis-habisan. Dia attack daripada dulu lagi, daripada masa judicial review, sebelum kes itu, masa dia attack kita untuk discredit. Dan dia akan menekan doktor-doktor yang macam lawyer ke, dia akan attack apa yang boleh, menggunakan social media ini yang memang berkesan. Pasal tak ada orang berani. Kita ni pasal kita bengong sikit, sebab tu kita berani. Kalau tidak, kita pun tak berani juga. Pasal ni polis ada, bekas polis lah, tapi tak apa, dia punya network pun kuat, dan boleh pencen. Tapi kita ada orang yang bersungguh, macam doktor ni pun dah ditangkap oleh komando-komando Yahudi pun. InsyaAllah kita akan teruskan. Okay, ni pun hero kita ni, dia akan all out. Pasal tidak ada kepentingan. Kita bukan ada kepentingan. Dia orang duit banyak, dapat duit beria-ria. Siapa yang untung daripada transaksi ini? Dan 500 million buang je KJ pun okey je, tak ada masalah. Cuba bayangkan, dia paksakan, dia mempercepatkan. Pasal bila kerajaan ambil, sign. Bila sign, adalah duit. Jadi ini satu benda yang kita nak semua, yang para cyber troopers pun tengok. Jangan jual negara. Buat duit okey, tapi jangan jual negara, jangan jual agama, jangan jual bangsa. Ini tak boleh. Ini tidak boleh dibenarkan. Okey? Baik. Kita nak tanya pula pada Abang Juflis kita. Yang pertama, kita ada 10 tuduhan besar. Syarikat paling besar sekali yang fraud, yang menipu di peringkat antarabangsa, Pfizer. Dia punya saman lebih daripada 6 bilion US. Bukan oleh cyber troopers ni. All out dia orang pergi menolong beruk-beruk ni. Ya. Jadi sekarang ni kita nak tanya pada, dengan artikel yang tadi tu, artikel 19 yang mengatakan mereka is protected, immune daripada mana, kebal daripada mana-mana undang-undang dan sebagainya. Baik, soalan pertama mungkin nak minta Abang Jufri kita, adakah apa yang kita sebut tadi boleh mengganggu perlembagaan negara kita? Dan bagaimana pula dengan implementation on the ground dari sudut undang-undang tadi? Adakah ada kesan pada kita ke tak apa? Tak ada apa-apa kesan. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah Dr. Nur Azman tentang masalah kedatuan negara. Saya sebelum pindaan IHR ni, sebenarnya rapasan kuasa tu dah berlaku masa pandemik. Jelas. Sebab pada ketika itu even WHO dah mengatakan bahawa kena menghormati hak asasi. Tetapi apa yang berlaku even di negara kita, siapa yang tak ambil vaksin pun mengikut artikel 5 Perundang Persekutuan, itu pun mereka tak hiraukan. Jadi itu jelas, maknanya daripada awal lagi masa pandemik pun dah berlaku rapasan kuasa. XDG pun dah kata masa cross examination, masa kes Dr. Roland, dia kata kerana kita tak boleh bagi tahu kerana terhad maklumat dekat Mas Sejahtera. Ini sebenarnya kerja gila dia orang ni. Sebab dah ada rapasan kuasa, menghormati hak asasi oleh WHO pun kita tak hormat. Itu yang pertama saya nampak. Yang kedua pula saya nampak ialah tidak ada informed consent. Informed consent ni dijamin
selepas Perang Dunia Kedua, ada hak antarabangsa, hak asasi. Sebab masa tu ada kes di mana doktor-doktor masa zaman Hitler pergi gas chamber, ramai orang Yahudi mati di Germany ketika itu. Dan kes tu dibawa ke mahkamah US, dan doktor-doktor ni kata, dia punya pembelaan, dia kata kami terpaksa buat kerana arah Hitler. Tetapi keputusan mahkamah Amerika yang dijamin oleh hak antarabangsa, dia kata apa? Mana-mana darurat dan peperangan tidak boleh ada 4 perkara. Tak boleh ada penyiksaan, boleh ada perhambaan, tak boleh ada penahanan tanpa izin, dan akhirnya tidak boleh ada rawatan pencegahan tanpa informed consent. Sebab tu hari ini kita tengok masa keluarkan borang konsen ketika itu, ramai tak tahu manfaat dengan risiko. Sebab apa? Sebab semua doktor-doktor kata, jom masuk peak program ni. Jadi daripada awal rampasan kuasa secara kudeta secara global dah berlaku. Sekarang dengan pindahan Aisyah ni lagi gila. Sebab sekarang ni dia nak tolak hak asasi. Lepas tu dia nak kata sekarang ni bukan all health risk. Sekarang semua risiko dan potensi risiko. Mereka boleh buat keputusan macam tu, dan bagi dari WHO bukan saja coordinating, directing and coordinating, bagi so much power pada WHO yang tak ada kuasa simbang emak yang berlaku hari ini. Dan juga kalau kita tengok artikel 12 punya pindaan, dulu sebelum pindaan, apa-apa nak buat keputusan tentang pandemik, mereka kena merujuk pada state party, maknanya kerajaan pun kena rujuk. Tapi kali ni tak perlu. WHO boleh bincang dengan dia punya emergency committee, kan? 12. Dan terus buat keputusan. Jadi ini amat membimbangkan. Yang paling saya paling risau sekali ialah apa? Kalau mereka buat keputusan yang kata PHIC, Public Health Emergency of International Concern, tak lama lagi darurat ni, tidak ada lagi butang untuk tutup benda ni. Sebab apa? Tak ada oversight against keputusan WHO. Contohnya, kalau kita kat mahkamah hari ni, kita tak setuju polisi kerajaan, kita boleh ambil kes sebagai semakan kehakiman, judicial review. Tapi dalam pindaan hari ni, tidak ada dalam regulation tu yang boleh memeriksa keputusan yang salah yang dibuat oleh WHO. Ini amat membimbangkan. Once lockdown is like a permanent lockdown. So ini yang kita amat risau. Kedaulatan negara sekarang secara terang-terang mereka nak rampas. Dan kita sekarang ni dah 22 hari bulan, tinggal lagi 8 hari. Kerajaan kata kita masih tak sign. Okeylah, saya setuju kalau dia tak sign lah. Tapi apa yang saya bimbang ialah kerajaan oleh rakyat kena telus. Apa pindaan-pindaan ni yang dia tak setuju? Sebab kali ni you tengok saja, you tekan dia WHO punya website, memang keluar semua pindaan-pindaan ni. Jadi kita nak tahu apa yang kerajaan bincang. Sebab apa? Kalau kerajaan tak bagi tahu apa yang dia tak setuju, by 24 Mei bulan Jun tahun depan, by simple majority di United General Assembly WHO, dia akan menang by simple majority. Kalau kerajaan kita tolak pun, apa kita boleh buat? Sebab akan berlaku trade sanction. Keadaan negara yang tak pernah revoke dalam masa 8 hari ni. Ini yang kita cukup bimbang. Sebab tu kita tekan berkali-kali. Yang mana Khairi Jamaluddin lah, Zaleha kata, Menteri Kesihatan kata tak ada apa-apa. Betul tak ada apa-apa. Tapi you bagi tahulah apa yang you tak setuju. Ini kena jelas. You kena bagi tahu dalam masa 8 hari ni. Kena jelas. Sebab apa? Kalau dia jelas dia tak setuju, dan kalau kita kalah pun pada Mei tahun depan, bulan Jun atau bulan Mei, 24 Mei, sekurang-kurangnya kita tahu rakyat bersama kita, kerajaan bersama dengan kita. At least kita bersama dengan kerajaan. Kali kalau macam ni kita tak tahu. Ini yang saya nampak amat membimbangkan. Baik, satu perkara yang membimbangkan kita apabila lebih kurang seminggu lebih yang lepas kita ada buat sidang media, dan kita telah pun menyeru pihak kerajaan dan juga mana-mana pihak yang berkenaan, sekiranya apa yang kami cakap ni salah, tolong betulkan. Sekiranya apa yang kami cakap ni tak betul, mungkin tak sahih dan sebagainya, mari kita sama-sama berdepan dan kita berbincang. Kita bukan nak cakap kosong macam ini. Sebab ini masalah nyawa, ini masalah kedaulatan negara, masalah ancaman. Saya baca artikel 19 sekali lagi. If 2/3, if 2/3 of member state accept the resolution or new regulation under emergency law, it is adopted for all member state with a time of implementation. Maknanya kalau terima saja benda ni, kita ada hantar lah, kata kita hantar tadi. Kan terima saja, automatik kita terlibat langsung. Artikel 20, any regulation can be put in place for global health security. Any regulation, sanitary,
kebersihan wanita, kebersihan bayi, dan quarantine measure. Nak quarantine orang berapa lama, nak duduk kat situ, duduk kat sana, semua dia lockdown, mask, isolation, semua termasuk di dalam regulation. Kalau dia kata you kena pakai mask tiga keping lah kena pakai. Dulu pun ada DG Jadi nomenclature change. Nomenclature ni macam mana nak proses, nak ubat, nak rawat sebagainya. Dia kata tak boleh guna timun nabari, tak boleh guna korma, madu, tak boleh. Kita tertakluk kepada semua pemerintahan dia. Dan sebagai digambar tadi oleh Abang Jupri kita tadi, memang sebenarnya dia dah laksanakan pun pemerintahan kuku besi ni. Cuma kita tak perasan. Mungkin sekarang rakyat tak tahu, tapi sekarang kita dah beritahu. Dan bila kita beritahu, kita minta pimpinan Malaysia tolong jawab apa yang kita nak. Sebab sekiranya benar apa yang kita cakap 1 Disember the last date untuk nak reject ataupun reserve, maka tiba-tiba bulan Mei besok tak boleh buat apa-apa dah, minta maaf lah tak boleh buat apa, maka kita tahulah kerajaan adalah kerajaan yang buta matanya, pekak telinganya, bisu lidahnya, tak boleh pakai, tak kira apa nama dia. Kalau dia pekak, buta dan bisu, maka mereka adalah orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana ini adalah masalah rakyat dan masalah negara, masalah nyawa. Macam mana tu? Tambah apa yang Atul nak sebut tadi? Saya banyak nak tambah pun, tapi tak apalah, saya conclude sikit. Kalau tak percaya apa yang kita cakap ni, saya ambil international punya opinion. Okey, benda yang sama, tengok bawah ni, yang Mak Saleh. Okey. Mak Saleh. Okey. Tengok ni Biden Andrew MP of apa ni? West apa nak sebut Om Tayo? Leicestershire. You pandai sebut lah. Andrew Bridgen. Masa dia bentang ni, Parlimen di UK ni macam biasalah. Daripada 651, cuma segelintir saja yang ada. Kita boleh tengok kosong. Dan ni word yang bagi tahu, signing up to the treaty, inilah kita bincang ni, will empower the WHO General, which is Tedros, to impose sweeping legally binding directive on member state overriding UK sovereignty. Ini bukan sembarangan orang dalam parlimen. If kita salah, tengoklah pangan dia orang ni. Betul tak? Ada lagi nak tengok banyak lagi. Okey. Ini baru satu, kita ambil yang UK, US. Document ni dia running for US President tahun 2012. Dia bagi tahu yang kuning tu, who can unilaterally penetrate US sovereignty and make whatever decision on proclamation he wants to, and that would cover not only US but all 194 countries termasuk negara kita, member nation of United Nations, and that is about almost 100% people on planet Earth. It's not my word, it's their word. Ceding US sovereignty. Bacalah, fahamlah. Benda ni ada di mana-mana. Internet boleh nampak free. Saya tak, bukan saya punya word, dia word. Tengok satu lagi. Banyak lagi nak cakap. Ini former penasihat kepada George Bush. Dia bagi tahu, she with a team of lawyer monitoring this thing, team of lawyer. Bila dia keluar, dia bagi tahu reporter, inilah cerita dia. Kita about IHR amendment ni. Dia bagi tahu end of Western liberty. It's end of Western liberty. You have no more liberty. You have no more freedom. No have human right. You have no everything. Okay? Next. Gaya terbaru yang dapat tengok ni. Ni. Ini kalau tengok dia punya, dia bagi tahu fact check. Ini, tengok ni, Profesor Dr. I.R. Richard Clapper, Indonesia scientist. Dr. Nicholas Asetok, Geochemistry Harvard University lagi. Dia bersama backup dengan tu, 1,000 lawyers, 11,000 scientists, jaga 7,000 doktor. He put this word dalam internet pun dia ada. Kondisi negara genting kita punya waktu sehingga 1 Disember. Semua orang cakap. Dia ada conference dengan satu scientist, dengan lawyer-lawyer, bagi tahu the same thing that we are discussing tonight. 1 Disember. Adakah artikel 1, 2, 3 dan 15 yang kita cakap tadi tidak mengancam? Kenapa tak dibincang dalam parlimen? Satu pun tak ada. Dia bincang bukan batang pokok dia, cakap ranting-ranting dia. Why? Bagi tahulah, kita datanglah, kita panggil. Kita ni pun nak jaga keselamatan negara. Kita patriotik. Betul tak? Ada lagi? Biar. Okey. Baik, sekarang ni kita lihat bagaimana apa yang kita cakap kat sini bukan saja 4 orang cakap,
ada backup banyak-banyak lagi, lawyer, 1000 lawyer, kalau Indonesia 1000 lawyer dan sebagainya. Baik, saya nak sebut sini. Kita nak tengok kalau kita faham tentang sistem, maka tertentu kita kata saya berada di satu tempat, saya makin hebat, makin baik, maka sistemnya bagus. Tapi kalau saya duduk di satu tempat, makin teruk, maka sistemnya tak bagus. Hanya orang pengguna tahulah tu okey. So, macam mana tu okey? Adakah salah satu perkara yang boleh kita kata sini, sistem yang berada di bawah WHO ini adalah mungkin salah satu sistem yang bermasalah. Yang digambarkan tadi, sistem alopati lebih kurang 100 tahun sahaja. Sistem Chinese medicine 3000 tahun. Sistem Ayurvedic dan sebagainya lebih kurang begitu juga. Jadi Melayu sini sistem tradisi dan tiba nabawi kita pun lebih daripada 100 tahun. Adakah menunjukkan bahawa sistem WHO ni sebenarnya tidak betul-betul membawa kita kepada kebaikan sekali? Dulu satu masa saya amat mempercayai United Nations. It's a symbol of justice. Masa saya muda-muda dulu lah. Sekarang ni it's a symbol, to me lah, I rasa it's a symbol of failure. Kerana mereka ini terlibat luar biasa dalam penipuan. Sebenarnya daripada rekod yang kita tengok-tengok, contohnya United Nations ada membenarkan pembunuhan yang saya dimaklumkan, contohnya di Afghanistan, terjadi juga di Bosnia. Maka mereka melepaskan. Kalau di sini kita tengok hari ini kita bercerita pasal justice, bohong justice ni. Apa yang berlaku di Palestin, cuba yang mana justice-nya? Dan siapa yang menguasai? Menipu. Lepas tu tak salah. Mereka ini tidak salah. Dia bercerita pasal justice. Dia contohnya yang antara kalau kita tengok, kita kaji ya, dia pembunuhan yang berlaku di Palestin ini. Dia kata ini salah Hamas, pasal Hamas pergi serang. Yelah, dia tengok wayang, chapter yang nak habis, dia wayang daripada awal, dia tak tunjuk macam mana. Dan dia kata juga, oh ini zaman dulu ni ikut rekod ribu tahun dulu, ini ke tempat dia. Jadi beri justifikasi. Tapi kita tanya pasal buruk-buruk ini dia merupakan kumpulan syaitan. Contohnya di Amerika tu siapa punya? Dia ada penduduk di situ. Tapi tiba-tiba yang paling jahat sekali adalah Red Indian, kerana dia menentang penjajahan. Dan saya dapat maklum ada yang maklumat yang kita tengah korek sekarang ni, ia melibatkan pembunuhan berjuta-juta Red Indian. Dan kalau kita tengok di Australia, siapa punya Australia? Kan ada orang. Tak ada. Displaced. New Zealand pun begitu. Jadi saya nak share lah dengan kawan-kawan di luar sana. Nombor satu, marilah kita buat sesuatu. Jadi kita pun tengok benda ini terjadi. Dan sistem itu macam saya sebut tadi, sistem itu telah ditawan. Sistem negara kita ditawan sebelum kerajaan baru ini. Maknanya dia ikut je lah. Ikut pasal dah wujud satu sistem. Jadi kita rakyat, penjawat awam terpaksa ikut. Nak buat macam mana? Kalau tidak, nanti kan kena transfer. Kalau tidak, nanti sekarang kena turun pangkat. Jadi benda-benda ini berlaku. Jadi saya nak share, kita rakyat Malaysia, kita cerita Malaysia, kita kena ada pendirian. Kita kena faham. Contohnya, beruk ini kerja dia menipu. Menipu is dia trademark. Tipu je. Pergi bulan, tipu. Pergi bulan pun tipu. Contohnya lah. Dan buruk-buruk ini juga, ini yang pergi bulan sekarang ni. Dulu saya nak share ni pasal saya nak share dengan negara India. Macam mana puak ini beratus tahun menguasai segala-galanya di India dengan harta dia bawa lari dan apa benda. Tapi sebabkan dia punya media, termasuk sekarang ni yang social media ni lah, dia boleh pulihkan sampai orang India beranggapan UK ni macam abang dia. Baiklah, luar biasa. Hanya kerana diberi mungkin jawatan. Sama juga di China. Kalau kita ingat di China, opium tu boleh dibuat secara ni. Pasal apa? Jadi diorang ini memang ada untuk menguasai. Jadi saya sebut tadi, pergi ke bulan tipu. Y2K tipu. 911 tipu.
weapon of mass destruction, tipu. Di Libya pun macam tu. Dan kawan saya buat rumah di Libya, 10,000 rumah. Tempat cukup luar biasa, orang sakit dia jaga, rumah dia bagi luar biasa. Tapi kerana grup beruk ni nak menguasai harta dan minyak ataupun sumber di sana, elok je dia berkisah. Tiba-tiba je dia kata hari pertama mereka masuk, dia tengok begitu ramai rakyat yang ada senjata api, siapa yang bawa masuk? Tiba-tiba. Jadi ini kita rakyat Malaysia harus sedar. Dan mereka di di cyber troopers di luar sana pun harus sedar. Dan saya nak ajak semua rakyat kajilah. Kaji. Kalau kita tak betul, kita harap kita tak betul, kita silap. Betulkan kita. Tengok sama-sama supaya kita boleh react kepada penjajahan ini. Ya, daripada kes, sebenarnya kes terlalu banyaklah, pembunuhan biasa. Mereka ini kerja dia, kalau dia tak boleh buat cara rasuah, dia bunuh. Ramai yang mati, doktor-doktor apa ni yang Rashid, antaranya Rashid. Ya. tak pasal-pasal je. Dia pun dah tahu, dia kata dia mungkin mati. Kalau dia mati ni macam maknanya ada orang bunuh. Dan mereka ini tak ada kisah, tak ada malu, tak ada apa. Jadi you bayangkan kita berurusan dengan orang yang tidak ada prinsip dia menipu. Tapi bila kita tanya, bila KJ ditanya kenapa Pfizer ni yang kita beli dengan Pfizer, sedangkan kita tahu Pfizer ni banyak kes, apa kaitan jarak? Itu kena tanya KJ, kena tanya Pfizer lah, kata dia. Kepala otak dia nak tanya penipu. Jadi prinsip kita something wrong lah. Cukup bahaya sekarang ini. Kerana ia akan melibatkan anak cucu kita. Benda ni tidak boleh lari, pasal dia telah merupakan history yang kita tengok terjadi di luar sana. Mereka nak ambil hamba abdi, pergi tangkap hamba abdi, jadi hamba abdi. Dia buat apa saja. Dia tipu sejarah, tipu fakta, tipu whatever. Jadi kita carilah kesempatan ini untuk bela masa depan kita. Pasal kita pun tak lama. You tak ikut cakap, you pun mati juga. Contohnya, dia akan digunakan macam-macam benda. Dan of course yang kita tengok ya, contohnya apa yang berlaku kepada orang Palestin. Orang Palestin di Palestin kena bunuh hari-hari. Tapi kita ingat tak dulu, dekat sini pun kena bunuh juga. Doktor kita kena bunuh begitu. Yang kena tangkap pun ada juga. Yang diambil jadi ejen Mossad pun ada juga. Jadi cuba bayangkan keadaan tu. Jadi pada beruk-beruk yang cyber trooper yang menolong ni, ingat-ingatlah. Ingat. Jangan teruskan kerja-kerja anda ini untuk mengkhianati negara kita, agama kita, bangsa kita. Ingat. Jadi itulah kita punya pesanan. Dan saya menyeru, kalau doktor-doktor, kalau siapa-siapa pun yang nak bersama kita, mari kita buat sesuatu. Kita kajilah. Kita kaji dan kita tengok dan cari salah kita ataupun kelemahan kita. Anyway, buruk-buruk cyber troopers ni memang kerja dia mencari kaedah untuk melemahkan kita. Tapi saya menyeru semua rakyat, mari bersama kita tentang buruk-buruk ini. Pasal kita daripada dulu lagi, daripada kita nak buat judicial review, sekat sana, sekat sini, sekat apa kepala otak dia kita nak tanya pun tak boleh nak jawab. Check dalam website. Nampak sangat macam mana mereka didoktrinasi, dikuasai, dan dia biayai lah segala benda apa yang dia nak. Dan itu cara dia. Jadi saya harap kita lihat balik. Jangan terlalu kata orang cepat buat keputusan pasal duit. Jadi kita harap perkara ini membangkitkan kita, memberi kesedaran kepada kita untuk cek balik. Pasal ada lagi ramai yang masih kata ni bagus. Datang ke sini, mari kita tunjuk. Jadi kita harap perkara ini dapat membuka sedikit tingkap-tingkap kebenaran yang selama hari ini ditutup rapat. Satu solusi yang kami fikir, get out of the show. Itu antara yang Ini antara yang solusi supaya kita tak terikat dengan undang-undang dia. Tapi dia akan sanction kita lah. Apa akan jadi kalau kita keluar dari WHO? Exit WHO. Ini dikatakan oleh dia punya intelligence dia punya AI dia kata apa? Pertama, kita tak akan dapat bantuan-bantuan health corporation.
tak dapat technical assistant, academic preparedness, berlaku apa-apa tak dapat. Jadi sebenarnya saya nak tanya dengan Datuk lah, agaknya banyak benda lah yang dikata kalau keluar dari WHO ni kita habis, agaknya mati semua. Sedangkan WHO tak ada pun kat Madinah dulu. Zaman Nabi tak ada WHO pun. Doktor-doktor daripada barat pergi ke Madinah cek-cek, tak ada orang sakit. Tak ada orang sakit. Dulu setahun, 2 tahun balik, tak ada sakit. Itu zaman-zaman Nabi dulu. Dulu zaman Nabi agaknya tak ada banyak cekedis, tak ada banyak Coca-Cola dan sebagainya. Macam mana tu? Agaknya lah, kalau kerajaan kita keluar daripada WHO, adakah kerajaan kita akan habis? Sanction habis, boycott habis, kita semua habis. Macam mana? Itu pun surat yang kita hantar kepada Yang Ketua Agong. Conclusion kita sebagai rakyat yang ambil tahulah berkaitan dengan kedaulatan negara ni, iaitu exit WHO. Kita menuntut dan mendesak exit WHO. So menjawab soalan doktor tadi, walaupun 10, 20 apa ni yang dimaklum, kita tak dapat kemudahan daripada WHO kalau kita ke exit. Tapi kalau kita timbang-timbangkan, kita akan jadi hamba. We have to follow whatever the advice daripada dia orang. It's confirm. Kita adalah slave. It's confirm. Walaupun kita tak dapat kemudahan, tapi kita boleh hidup dengan cara kita, dan kita, we are free. We are not a slave. Yang saya paling bimbang ni, takut kita ni tak boleh mengamalkan kita punya Islam ni. Takut anak cucu tak boleh mengucap. Apa yang berlaku tempoh hari pun, dia sembahyang jarak-jarak, pergi tanam dekat kubur. Betul tak? Sembahyang pun kena minta surat, minta izin. Tak boleh salam, sedangkan Nabi kata sembahyang dekat-dekat. Boleh bersalam. But because kita follow them, kita jadi tentu. So in future, tak pelik lah bila dia attack isu agama ni, tutup surah, tutup sebagainya. So in future, kita akan nampak isu keagamaan ni. Kita pun dah nampak dah. Akan jadi, akan jadi runtuh lah. Kita pun dah boleh nampak dah. Itu yang saya paling risau. Dan saya nak buat conclusion ni, mungkin kita lama dah, berdasarkan apa cakap tadi, sebagai rakyat yang cintakan negara, cintakan apa kita punya sovereignty, raja dan agung dan sebagainya, kebebasan, we are doing this thing bukan kita nak melawan, tapi kita merasa bahawa although statement yang dibagi tahu oleh Menteri Kesihatan tadi sangat kita, orang kata, comfortable, betul juga dengan KJ, tapi kenapa tidak dibincangkan, tidak dibentangkan artikel 1, 2, 3 dan juga 12. Itu baru sikit tu yang saya bagi tahu, ini mengancam kedaulatan negara. Perlu bagi tahu yang hari kita pun masih servis, saya dah pencen. So we are really concerned, masa ada 8 hari lagi. Kalau terbukti lepas ni, because by time akan menyatakan who is right, who is wrong. Dan that time Too late. orang kata it's too late lah. Macam Pipa Negeri bagi tu, it's just too late. Dan tiada maaf bagimu lah. Tiada maaf bagimu. Because bila kita nak dapatkan balik, I don't think you can carry. Betul tak cakap? Saya bimbang, saya nampak 20, bukan 20 tahun lah, dalam masa 5-6 tahun depan ni kita dah nampak. Once they come in dengan benda ni, habis. You're going to be finished. Okey, itu sajalah. Okey, Pak Jufri, mungkin kita cuba simpulkan sikit. Satu soalan saya nak tanya pada semua tolong jawab, iaitu kalaulah saya ni PMX sekarang, ataupun kalaulah saya ni yang di-Pertuan Agong sekarang, apa saya buat bila dapat maklumat ni? Kalau saya tak tahulah, kalau kita jadi PMX ke apa ke, kita tak perlu worry tentang trade sanction sebenarnya. Kita sebenarnya tak perlu worry tentang foreign direct investment. Apa benda kita tak boleh buat? Kita ada doktor, ada lawyer, ada engineer, banyak benda kita boleh buat. Ini Iran bila disanction dia lagi lebih maju. Dia lebih maju. Ini yang kita nak buat rumah, nak buat makanan semua. Ini bukan rocket science. Kita tak boleh worry. Apa yang kita punya masalah pasal kita dah terikut rentak penjajahan barat. Harus. Kita dah ikut apa-apa pun kena foreign investment. Semua foreign investment kena datang pada China lah, pada Amerika lah. Sebenarnya tak perlu tu semua. Tak perlu isu hak patent pun sebenarnya. Kita boleh jaga negara kita sendiri pun sebenarnya. Tak ada masalah. Kita ada doktor-doktor yang pakar, boleh menyelesaikan masalah penyakit berjangkit. Tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku kerana kita terikat. Kita percaya bahawa semua nak kena berhutang dengan diorang.
In fact saya tengok rekod negara kita dah 20 tahun bajet defisit. 20 tahun bajet defisit. Kenapa bajet defisit? Sebab kita terikat dengan hutang. Kita percaya bahawa sistem perbankan kita hari ini kalau berhutang, kita boleh buat rumah, boleh buat apa semua. Tapi sebenarnya tak perlu kita terikat dengan benda tu. Kalau kita batalkan sistem riba ni, sistem kapitalis ni, dengan secara jelas, kita sebenarnya tak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung. Kalau kita duit kita ni ada storage for value, ikat dengan emas, ataupun kalau dulu zaman Rasulullah, gold for gold, silver for silver, Bali for Bali. Okey, hari ni kita pakai kertas. Tapi tak apa, kertas kena ikatlah dengan gold atau komoditi. Kalau kita ikat, saya boleh yakin duit kamu ni takkan berkurangan pun sampai bila-bila pun. Kalau malam ni you ada RM3, besok RM3 pun masih boleh beli roti. Kalau you ada RM500 nak beli ayam, lagi 500 tahun pun boleh beli ayam yang sama atau beli lembu yang sama. Tapi hari ni ada RM3, malam ni besok RM3 ni tak boleh beli roti pasal dah naik RM3 40 sen. Kenapa? Inflation is riba based. As simple as that. Kalau kita batalkan sistem kapitalis ni, kita make sure bank negara terikat answerable to parliament, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab hari ni kita tengok pembiayaan kita sekarang ni, saya tengok kalau you tengok rekod bank negara hari ni, rekod bank negara hari ni, duit kertas kita hari ni, duit shilling dalam edaran sekarang ni, kalau you tengok rekod bank negara statistik 3 bulan lepas, saya tengok last kali statistik yang 3 bulan lepas, ringgit yang berlegar sekarang ni ada 145 bilion. Tetapi kita anggap ni sebagai legal tender lah, boleh digunakan untuk bayar dan bayar hutang dan sebagainya, beli barang dan perkhidmatan. Tetapi entry kita, maknanya rekod keseluruhan legal tender termasuk interest dengan lending ciptaan untuk bangunkan ekonomi kita berjumlah 2.2 trilion hari ini, 25 kali ganda daripada duit yang sedia ada. Sebab tu kita terikat dengan hutang. Dan cuba you bayangkan, daripada 146 bilion yang kita ada sekarang, sama ada dalam poket you ke, poket Along ke, poket kat mana-mana pun, sebenarnya saya boleh jamin daripada 146 bilion tu, atau 5% against the whole legal tender, 3% dah Along sorok dah. Sama ada berjudi ke, pelacuran ke, ataupun politician duk kau duit. So tinggal mungkin 1.5% duit dalam sekitar. Sebab tu saya tengok semalam ni rekod bank negara, EPF kata apa? Ada 6.3 juta rakyat yang menyimpan EPF yang bawah 55 tahun, duit dia cuma bawah 10,000. Ini gila ni. Bawah 10,000. Bawah 10,000. Semalam punya rekod. Dan rekod apa ni bank negara 3 bulan lepas, dia punya kajian. Lebih kurang 70% rakyat kita ni tak ada simpanan setiap bulan even 1,000 pun tak ada. Kenapa? Kerana kita dah terikat dengan sistem tu, sistem hutang. Tapi saya masih positif pasal dua sebab. Sebab bila saya kaji tentang keberhutangan ni, 80% masih lagi pinjaman dalaman. Kita pakai duit EPS. Sebab tu nak keluar EPS tak boleh. Pasal tu pinjam duit EPS ni banyak. 20% saja daripada luar negara. So kita masih ada harapan untuk batalkan sistem ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih positif juga sebab kali ni sekarang ni, even the BRIC country sekarang ni, Brazil, Russia, India sekarang ni dah nampak masalah gunakan duit riba base dengan US dollar hari ni. So kita sekarang nak de-dollarization US dollar sekarang ni. So saya yakin kerana macam Russia sekarang ni dia dah mula banyak beli silver, China dah banyak beli gold, dia pun nak pack dia punya renminbi ataupun rubles, Russia punya money. So saya positif, kita yakin kalau kita boleh mengubah minda kita ni, tekan pada kerajaan bahawa cara nak mengubahnya ialah bank negara sekarang ni kena answerable pada parlimen. Jangan base dengan keyboard interest rate lagi dah. Tutup masalah interest rate ni lagi dah. Jadi pasal interest rate ni yang menentukan sama ada you menganggur atau you boleh bekerja dengan you tak boleh bekerja. Ini yang masalah kita. Dan ini sebenarnya dengan sekelip mata, kalau orang Islam kita boleh faham kenapa kita berperang dengan Allah dan Rasul setiap masa, pasal Allah declare perang ni atas riba. Dia tak perang pada orang kafir. Dia tak perang pada orang kafir pun. Ayat terakhir tu ayat turunkan, Allah kata aku declare war dengan Rasul siapa yang mengambil riba hari ini. Sebab tu hari ni kita orang beriman pun kena zalim hari ni. Orang baik pun kena zalim hari ni. Sebab tu saya terus terang, apa yang berlaku hari ni, sistem riba pasal you tengok masa dia buat pandemik yang dia declare lah WHO dan IMF. Is money punya isu ni. Selain pada isu penyakit ni. Sebab tu saya nampak kalau kita berani keluar daripada agenda Zionism ni atau agenda yang jahat
daripada luar negara ataupun orang elitis yang duk kenyang hari, duk seduk je kita punya kekayaan ni, yang exploit kita ni. Saya rasa kita boleh selesaikan masalah ni. Saya pernah bincang dengan banyak kawan-kawan yang kapitalis ni, saya kata, kita kalau buat ni pun kita bukan nak hukum you. Kita tak nak hukum you. Apa yang kita nak buat ialah kita semua bersama. Even the elitist atau the capitalist national bersama dengan kita. Bersama dengan kita, apa kita boleh buat ialah kita kumpul ramai-ramai duit kita ni under satu bank nasional atau bank rakyat yang sebenarnya, supaya tak ada lagi berebut projek lagi antara kapitalis dengan SME. Tak perlu lagi. Buat kapitalis ni jangan lagi gunakan bank lagi. You buka investment house, kita bantu you supaya you boleh jadi bisnes terbesar secara global. Pasal itu yang Jepun buat. Jepun dulu buat dipanggil sistem Kiritsu. Kiritsu tu ialah masa zaman Meiji, perubahan Meiji dulu. Apa dia buat? Dia panggil semua geng-geng shogun semua ni. Buat pakai dia kata, jom duduk sama kita, dia kata. Apa kita buat? Kita kumpul ada satu bank apa ni di Jepun. Dan dia memastikan puak-puak kapitalis yang besar ni dibantu kepesanan antarabangsa. Jadi SME tak perlu lagi bersaing dengan kapitalis. Tapi puak-puak apa ni kapitalis boleh besar, boleh jadi macam apa sekarang ni, Toyota, Honda dan sebagainya. Itu yang Jepun buat, itu yang Korea buat. Kita apa kita buat? Nama saja Islam. Malu kita sebagai orang Islam ni. Saya terus terang, saya memang selalu concern tentang benda. Sebab tu saya nampak apa yang berlaku pasal ni ialah mereka sponsor benda ni. Mereka sponsor benda ni. Kita penat-penat hantar duit lawan Israel, Gaza lah dan sebagainya. Kita concern dengan masalah enactment syariah hari ni. Tapi pada yang sama, Zionis kita kita hari lagi duk makan riba, sekenyang-kenyang perut kita ni. Ini dosa kita besar ni. Baik, insyaAllah. Macam tu. Okey, saya minta macam ni lah. Macam kita tak ada niat apa benda kecuali nak membela negara kita yang kita khawatiri akan menghadapi cabaran yang cukup besar. Jadi saya mohon kita dapat sesi untuk berbincang. Kita jemput sama ada Kementerian Kesihatan ke, saya pun ada berhubungan dengan kementerian, minta hantarlah siapa-siapa supaya kita boleh tanya dan kita boleh faham dan kita pun jadi tenang. Dan kita pun pasal masalah kita ada satu. Masalah kita ni orang serang kita untuk dapat jawapan. Sedangkan kita pun tak ada nak jawab. Jadi kita harap kalau ada sesi itu, maknanya dalam satu platform di mana orang pun boleh tengok. It's okay. Tak ada benda, tak ada apa yang kita nak hide pun. Kita nak bersama kita tangani soalan-soalan yang Datuk Azli sebut tadi. Okey, jawab. Itu saja. Tak ada masalah. Itu yang kita jemput lawyer lain tu datang tengok juga. Okey, apa benda nak tanya? Pasal ini melibatkan satu situasi yang pada kita cukup mencabar. Jadi, kita nak jawapan ini jelas, dikongsi bersama. Kalau tak, itu argue lah. Tak ada apa. Bukan ada benda ni, kita pun sebenarnya buat kerja ni, upah pun memang jauh daripada tak ada. Upah tak ada, kos pun bukan main-main. Tapi kita ingatkan negara ini, kita sayang pada negara ini, kita patriot. Macam Datuk sebut tadi, memang kita patriot. Untuk membela hak dan maruah kita yang begitu tercabar hari ini. Saya nak simpulkan beberapa perkara. Satu, IHR, pindaan IHR adalah satu yang mengancam kedaulatan negara. Setakat ini tidak ada bukti daripada pihak menteri, daripada pihak mana-mana menyatakan bahawa IHR pindaannya ada satu yang selamat yang boleh kita guna dan manfaatkan. Yang kedua, bukan saja ancaman kepada daripada negara, kedaulatan sebagainya, ancaman juga kepada individu, anak-anak, malahan generasi yang akan datang apabila perancangan-perancangan mereka itu tidak boleh diganggu gugat oleh mana-mana pendakwaan sekiranya mereka melakukan salah laku. Dan kita pun tak boleh nak semak, nak hantar ke hakim mana-mana. Okey, yang dibawa oleh Director General ni tak betul, nak semak tak boleh. Bila once dah tekan button tadi on, dia terus on sampai habis, sampai kita jadi Indian yang sekarang jadi macam nak pupus dah. Yang ketiga saya nak sebut kat sini ialah bagaimana yang saya sebut tadi, tanya soalan tadi. Kenapa saya tanya soalan kalau saya jadi Perdana Menteri, saya jadi Agong ni? Sebab yang pertama sekali saya nak bagi peringatan pada diri pemimpin-pemimpin yang ada. Yang pertama, pemimpin adalah tanggungjawab amanah. Jangan jadikan kelalaian kita, kelekaan kita, kemewahan kita, kesenangan kita
Apa yang ada pada kita itu menjadikan kita lalai dan leka sehingga kita rasa kita tak apa, kita okey, rakyat jelata menjadi mangsa. Lepas tu kalau saya jadi PM hari ini, saya jadi agung hari ini, pertama saya akan tengok diri saya. Kalau saya pun tak semayang, kalau saya pun minum arak, kalau saya pun buat benda jahat, maka yang pertama saya kena bertobat pada Allah. Yang kedua, kalau saya okey, semayang semua okey, boleh khutbah lagi kat New York dan sebagainya, tengok penasihat yang ada. Penasihat-penasihat betul ke? Ataupun mereka hanya tunggu di situ nak dapat projek, nak dapat satu keuntungan daripada pergaulan-pergaulan tadi. Tengok siapa penasihat-penasihat yang ada. Termasuklah majlis raja-raja, termasuklah Perdana Menteri, Parlimen dan sebagainya. Supaya lebih adil. Tengok penasihat yang ada. Kerana kadang-kadang kita ni betul dah. Tuanku dah betul dah. PM dah betul dah. Tapi penasihat-penasihat tu yang menghalang kebaikan dan kebenaran sampai. Apa yang kami cakap, dia kata, tak ada apa-apa tuanku, tak ada apa, ini semua kosong aja ni, buat ni kopi-kopi je, minum kopi, teh je, tak ada apa-apa. Sedangkan yang bercakap ni mewakili profesional, mewakili lawyer, mewakili doktor dan juga sebagai macam-macam yang terlibat secara langsung. Sebab tu saya minta, kalau saya lah jadi yang di Pertuan Agong hari ini, kalau saya jadi majlis raja-raja yang ada kuasa, saya akan tengok penasihat saya siapa. Dan saya akan lihat penasihat yang bertakwa. Dan salah satu tanda bertakwa tadi, kita semakin baik dan dekat dengan Allah. Kalau penasihat itu membawa kita semakin dekat dengan Allah, insya-Allah. Kalau tidak, tengok semula penasihat tadi. Kerana penasihat itulah yang akan membawa kepada kerosakan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu pada hari ini, malam ni kita kena buat satu kesimpulan bahawa cadangan kami di pihak rakyat sini, NGO, kita mahu, bagaimana disebut oleh Tok Ki tadi, bersemuka dengan segera dengan KKM, dengan mereka yang boleh buat decision. Kami nak tahu sekiranya benar 1 Disember inilah tarikh akhir, maka sudah tentulah kita kena fikir secara cepat dan padat. Kita minta jumpa, apa salah jumpa? Bukan kita nak paksa ikut siapa-siapa. Kalau kami salah, betulkan saja. Tak ada kata kita ni memang kami betul nak kena ikut, bukan. Yang kedua, saya minta semua yang terlibat rakyat jelata, perkara ini adalah perkara yang mengancam negara. Sekiranya pemimpin-pemimpin kita tidak peduli dan tidak memberi kisah tentang masa depan negara, maka sudah sampai masanya apabila semboyan untuk kita bangkit, untuk kita memberikan satu tentangan kepada pemimpin yang berkhianat tadi, sama ada namanya PM, sama ada namanya menteri atau siapa sahaja, maka rakyat bangkit, kerana ini melibatkan generasi masa depan. Bangkit kita tak apa, kita bukan nak derhaka pada siapa-siapa. Macam Tok Ki kata, kita bukan nak lawan siapa-siapa, tapi kita nak supaya benda yang kita concern ini betul-betul diambil perhatian, dibincangkan secara objektif. Sebab saya baca daripada apa proposal yang diamendkan oleh pihak kerajaan kita kepada IHR ini, yang telah pun dibuat di zaman KJ lagi, banyak benda yang sepatutnya kita discuss, kita bincang, tidak didedahkan. Malahan perkara penting yang disebut oleh Tok tadi, artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 12, tidak ada satu pun yang kita sebut sebagai satu kuasa yang besar tadi dibincangkan dan datang sebagai satu proposal untuk kita nak mengatasi amendment yang dibuat oleh pihak USA sebenarnya. Mereka sebenarnya yang buat amendment ini. Baik, itulah insya-Allah saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Okey, baik. 2 minit. Leader disebut oleh Dr. Nazman tadi, leader, pemimpin. Dalam kita punya management, siapa belajar management, dia bagi leader do the right thing. Leader, pemimpin do the right thing. Lepas tu yang bawah-bawah pengikut ni do things right. Mana dia ikut teknikal, ikut SOP. So now the leader yang kena dipertanggungjawabkan dalam hal ini, isu ni adalah no others than PMX dan Menteri Kesihatan. If you take the wrong decision, you tak buat the right thing, which is the definition of leader, you don't do the right thing. Whatever you are under what pressure, you must take the right thing. The right thing is, kita bincang tadi lah, pasal kedaulatan negara. Kalau you bermain cara hide and seek dan sebagainya, then you akan jawab lah. It's not going to be tiada maaf bagi mula, senang cerita. And then time will tell. Time will tell, you don't worry. Time will come, time will tell. Then we'll be following. Okay? Saya ingat tu lah kot. Okay, baik, insyaAllah. Itulah semuanya. Terima kasih banyak-banyak semua. Jadi tolong forwardkan apa yang kita bincang pada malam ni. Sekali lagi minta maaf, andai kata terkasar bahasa kepada mana-mana pihak. Apa yang kami hajatkan ialah kebenaran, dan kita hajatkanlah sesuatu yang boleh membantu negara kita. Kami sayangkan negara, sayangkan agama, sayangkan bangsa,
sayangkan seluruh yang ada di Malaysia supaya jangan sampai kita rosak, termasuklah pada pihak pimpinan dan sebagainya. InsyaAllah kita tangguh dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.